Kesinambungan. Itu elemen yang cuba diterapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM buat individu yang bakal diumum secara rasmi galas jawatan yang ditinggalkan Brad Maloney bagi kerusi panas Ketua Jurulatih Skuad bawah 23 tahun negara pada Sabtu 1 September 2022. Bagi pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Sekali, perkembangan positif ini memberi indikasi jelas aspek kesinambungan perkembangan pemain skuad B bawah 23 sehingga ke skuad senior negara kini jadi agenda utama badan induk itu. Secara realistiknya, FAM menyambut baik proses kesinambungan dalam barisan kejurulatihan negara melibatkan corak permainan dan keserasian posisi pemain seperti yang dilakukan pasukan gergasi Asia Tenggara yang lain antaranya Vietnam, Thailand dan Indonesia sebelum ini. Perkembangan ini nyata disambut baik pemain industri bola sepak negara secara menyeluruh dengan kabar angin menyatakan tenaga pakar dari Korea Selatan akan mengendalikan skuad bawah 23 tahun negara. Ia ada satu perkara yang positif dalam ekosistem bola sepak negara kita. Yang penting apa yang berlaku mesti ada kesinambungan dia. Sekiranya DNA national team utama menerapkan sebegini, maka backup seperti mana yang kita ketahui bawah 23 tahun lah pasukan backup untuk senior. Bermakna kesinambungan dari segi DNA, dari segi falsafah mesti dipahami oleh bawah 23 tahun supaya senang untuk Kim Panggun untuk memilih dan menyusun atur strategi seperti mana kehendaknya di atas kerana di bawah sudah ada satu pesada, satu backup untuk beliau. Tetapi dengan pendekatan yang diambil oleh Panggun, katanya beliau ingin satu backup yang besar dan ini satu pendekatan yang menarik kerana selama ini pun ini yang kita berjuangkan supaya ada backup supaya kita tidak ketanggusan bakat. Maknanya ini pendekatan yang menarik dan sepatutnya ini berlaku lama dah. Sekiranya ia dijelas dan dipahami dan beliau sanggup menyahut cabaran ini, selamat datang ke Malaysia lah. Baik, kita nak bersama dengan wartawan Zulhelmi Zainal Azam. Zul, boleh dengar Lily tak? Okey Lily, dengar dengan baik. Okey, Zul, mungkin menurut pengarah teknikal FAM, Scott O'Donnell, corak permainan sama diguna pakai coach Kim Pangron jadi keutamaan dalam pelantikan coach baru skuad bawah 23 tahun negara. Jadi adakah kita boleh aspek individu ini juga dari Korea, Zul? Okey Lily, memang itu antara yang dicanang oleh peminat bola sepak tanah air. Individu dari Korea akan menggantikan tempat Brad Maloney yang tidak dikekalkan selaku jurulatih bawah 23. Tetapi sebenarnya ramai calon lain juga berada dalam senarai pendek untuk jurulatih skuad bawah 23 itu. Selain daripada jurulatih daripada Korea Selatan, ada juga daripada Sepanyol, ada juga daripada tempatan, ada juga daripada Malaysia maksud saya, iaitu E. Alavarazan. Tetapi saya sebelum saya menjawab calon jurulatih tempatan itu, mungkin calon yang dari Korea itu ramai ingin tahu ialah Kim Hak Bum yang pernah mengendalikan skuad bawah 23 tahun Korea Selatan, merupakan jurulatih yang berprofil tinggi di negara berkenaan. Selain daripada Kim Hak Bum, seorang lagi nama yang dikaitkan adalah Kim Dong Jin. Kim Dong Jin adalah nama dia merupakan bekas pemain kebangsaan Korea juga. Orang kata berusia 40 tahun. Dia tersebar ataupun dia disebut sebagai pengganti kepada Meloni apabila gambar dia dengan Kim Panggon viral ataupun tular di media sosial. Gambar itu perjumpaan antara kedua pihak dilakukan, saya tak silap saya, di Korea. Dan itu menjadi trigger lah nama Kim Dong Jin ini disebut-sebut. Dan Dong Jin juga merupakan bekas orang kata, bukan bekas, saya rasa dia masih jadi penolong jurulatih Kit Chi FC, Kelab Hong Kong. Kalau kita tahu, kalau Hong Kong merupakan negara yang pernah dibimbing oleh Kim Panggon. Jadi itu menjadi elemen kenapa Kim Dong Jin dikaitkan sebagai jurulatih bawah 23 tahun negara. Tetapi berdasarkan risikan saya, yang mana Dong Jin ini merupakan jurulatih yang berkaliber juga, memiliki pengalaman yang cukup luas sebagai pemain, pernah beraksi di kelab Rusia Zenit Saint Petersburg pada 2006 hingga 2009, 62 kali membuat penampilan bersama Korea Selatan, dan kalau kita cek balik, dia pernah menjaringkan 2 gol
di pentas antarabangsa. Jadi Kim Dong-jin berbanding Kim Hak-bum, saya melihat calon yang lebih sesuai atas faktor lebih muda berbanding Kim Hak-bum yang saya rasa lebih berusia. Jadi dengan nafas segar yang dimiliki Dong-jin, mungkin calon yang sesuai. Tetapi seperti kita katakan, calon-calon lain juga terdiri daripada Sepanyol dan juga tempatan Malaysia, Lily. Okey, tapi based on jawapan yang Zul bagi ni nampaknya lebih kepada individu yang berasal daripada Korea. Okey Zul, barisan kejurulatihan termasuk pembantu jurulatih pula macam mana? Adakah konsep yang sama menggunakan local coach atau dari luar negara juga, Zul? Okey, kalau saya punya apa yang saya terangkan tadi mungkin ramai yang beranggapan mungkin daripada Korea Selatan, tetapi bagi saya tidak. Itu adalah kombinasi set baru, jurulatih baru 3 tahun negara, barisan dia. Kita tidak pasti adakah dari Korea Selatan ataupun siapa yang akan mengetuai itu. Tapi kalau tanya saya lebih memilih ataupun apa yang saya dimaklumkan, apa yang saya tahu ialah jurulatih tempatan yang akan mengetuai barisan kejurulatihan ini, iaitu E. Elavarasan. Itu saya punya maklumat yang saya dapat. Dan barisan penolong jurulatihnya adalah terdiri daripada Korea Selatan seperti saya sebutkan tadi, calon-calon yang saya telah terangkan tadi, dan juga seorang daripada Sepanyol. Seorang daripada Sepanyol ni mungkin seorang individu yang baru, tidak ada mengena dengan barisan kejurulatihan skuad senior iaitu Paul Marty. Ramai yang mengingatkan Paul Marty, tetapi saya difahamkan bukan, merupakan seorang individu yang baru. Jadi untuk penolong jurulatih, ramalan saya adalah daripada Sepanyol dan Korea, dan Korea ini juga terdiri daripada juru analisis. Itu yang saya sendiri jangkakan mengenai pengumuman yang akan berlangsung esok. Okey, Zul, kita nak tanya juga lah, menarik Zul berkata mengenai coach tempatan macam E. Elavarasan. Possible untuk dia memegang posisi sebagai head coach dan dibarisi oleh penolong coach yang bukan daripada Malaysia. Zul rasa macam mana pandangan Zul selaku wartawan yang dah lama bersama sukan bola sepak ni, Zul? Itu yang saya terangkan tadi, dan saya boleh katakan sebenarnya 99% or 98 lah untuk E. Elavarasan akan jadi head coach. Tapi itu saya punya gambaran kan, saya punya gambaran sebab saya punya maklumat yang saya dapat, jurulatih Korea itu bukan yang senior. Jadi mungkin dia datang untuk membantu E. Elavarasan sebagai ketua jurulatih. Dan kalau kita lihat E. Elavarasan sebagai calon utama ketua jurulatih, saya ataupun kita tidak boleh terkejut kerana kalau kita perasan sebenarnya E. Elavarasan memiliki corak permainan mungkin falsafah yang sama seperti Kim Pan-gon. Saya pernah berborak dengan seorang individu yang mana E. Elavarasan permainan dia ataupun taktikal falsafah dia suka menyerang. Itu juga dilakukan oleh Kim Pan-gon. Jadi atas falsafah yang sama, E. Elavarasan adalah calon sesuai. Dan seperti yang Lily katakan, akan dibantu oleh jurulatih daripada luar itu yang saya cakap pada awal tadi, iaitu dari Korea Selatan dan juga Sepanyol. Tetapi identiti Korea Selatan dan juga Sepanyol itu belum pasti. Calon dia seperti yang saya dah terangkan juga tadi ialah Kim Dong-jin. Masih muda, 40 tahun, adalah yang terbaiklah untuk mungkin berada dalam senarai barisan penolong kejurulatihan. Alright, okey. Tak apa-apa pun kita tunggu Zul bawakan berita selanjutnya pada hari esok. Thank you so much, Zul. Ya, nantikan kita punya breaking news. InsyaAllah kita akan bawakan secara langsung dari Wisma FM Kerana Jaya. Alright, thanks Zul. Sama-sama Lily.